Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi subjek pengantar sains sosial, GMJA 1013, isu tentang pandemik COVID-19. Kami dari kumpulan 11 yang terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama, saya Muhammad Syafirul Ashraf bin Azman, pemegang nombor matrik 285057. Yang kedua, Nik Muhammad Izzul Islam bin Ramlan, 284929. Yang ketiga, Umi Nur Aisyah binti Jeffrey 285152. Yang keempat, Syafiqah Izzati binti S. Effendi, 285188. Dan Nur Hazwani binti Burahil, 284711. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentangan yang pertama, iaitu Syafiqah Izzati binti S. Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan JMJA 1013, kumpulan C. Saya Syafiqah Izzati binti S. Afandi, memegang nombor matrik 285188. Coronavirus adalah sejenis penyakit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Perkataan COVID-19 sebenarnya bukan merujuk kepada virus tetapi kepada nama penyakit yang disebabkan jangkitan. Menurut WHO, membuat keputusan untuk secara rasminya menamai virus ini sebagai sindrom pernafasan akut yang parah atau dikenali sebagai coronavirus 2 SARS-CoV. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Di Malaysia, COVID-19 menjadi isu utama dan buah mulut masyarakat. Kesan daripada pandemik ini ia memberi impak yang sangat besar bagi sesebuah negara, iaitu tidak kira dari segi ekonomi, sosial, malahan turut merenggut nyawa masyarakat. Dari sudut pandangan sains sosial, iaitu menurut Hassan 2015, iaitu dari sudut kesihatan dan sosiologi, dalam kajiannya terhadap gaya hidup Muslim di Malaysia adalah dilalui hubungan antara aspek kesihatan umat Islam dan juga gaya hidup agama. Dari sudut pandangan kajian ini bahawa tindakan ini ditunjukkan berkaitan dengan kesihatan sangat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh pilihan gaya hidup setiap individu masing-masing. Secara kesimpulannya, dari sudut pandangan sosial boleh ambil sebagai panduan dan rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Umi Nur Aisyah binti Jeffrey. Nombor matrik 285152 yang tidak biasa kita temui seperti ular, tikus, kelawar dan sebagainya. Virus ini telah datang daripada binatang tersebut tanpa kita sedari bahawa binatang tersebut telah masuk ke dalam badan manusia. Macam virus daripada binatang tersebut telah dijangkiti oleh manusia yang mendapati telah tular di wilayah tersebut. Penularan COVID-19 yang dijangkiti oleh manusia apabila penularan ini berlaku apabila manusia memakan haiwan tersebut seperti ular tadi, tikus. Manusia tanpa sedar manusia makan binatang itu. Virus yang tanpa diduga ini telah merebak. Mengapa COVID-19 ini merebak begitu cepat? Banyak persoalan yang timbul dalam fikiran kita kan. Banyak pertanyaan mengapa dan cepat berlakunya penularan COVID-19 ini. Yang pertama adalah disebabkan oleh rakan sekerja. Tempat kerja merupakan rumah kedua bagi pekerja yang mereka selalu menghabiskan masa mereka di tempat kerja yang dianggarkan mereka telah habiskan masa selama sepertiga hari. Tempat kerja merupakan kawasan atau sekitar yang sempit dan kurang pengudaraan. Seperti yang kita tahu, disebabkan kawasan yang sempit dan kurangnya pengudaraan ini yang akan mencetuskan penularan virus corona mereka adalah rakan karib. Apabila kita berjumpa dengan kawan-kawan kita ataupun rakan-rakan kita, mesti kita akan melakukan berpeluk, bersalam dan sebagainya. Sebab sudah lama kita tidak jumpa, bukan? Walaupun perkara ini berlaku dahulu, memang tidak dapat dinafikan bersalam, mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Namun, kini penyebaran COVID-19 ini semakin tular apabila kita melakukan perkara ini tanpa memikirkan kesan yang akan datang pada diri. Seterusnya, penularan COVID-19 yang ketiga adalah disebabkan oleh saudara-saudara yang apabila saudara-saudara ini datang ke rumah kita atau berkunjung daripada negeri lain ke negeri lain, daerah lain ke daerah lain, yang datang berkunjung untuk sudah lama tidak berjumpa, rindu menanyakan khabar,
secara tidak langsung penularan COVID-19 ini akan meningkat apabila mereka melakukan pengumpulan ataupun berkumpul. Assalamualaikum, nama saya Nik Muhammad Islam bin Ramlan, pemegang nombor menteri 284929 akan memetakan cara pandemik 19 merebak dengan cepat. Cara pandemik COVID-19 cepat merebak dengan melalui titisan air hidung dan mulut. Hal ini terjadi apabila individu yang sudah dijangkiti COVID-19 telah bersin ataupun batuk tanpa memakai pelitup muka akan menyebarkan virus COVID-19. Contohnya, seseorang yang sudah dijangkiti COVID-19 bersin lalu bersalaman dengan individu yang negatif COVID-19 akan menyebabkan beliau juga akan dijangkiti virus tersebut. Jangkitan ini mudah merebak dengan pantas. Cara pandemik COVID-19 merebak dengan cepat yang seterusnya ialah di tempat tertutup. Hal ini keadaan kerana virus sangat aktif pada suhu yang sejuk dan akan mati pada yang suhu agak tinggi. Hal ini kawasan yang tertutup dan sesak perlu dielakkan. Contoh tempat yang perlu dielakkan seperti dewan sekolah atau dewan yang dijadikan tempat kenduri atau perhimpunan. Akhir sekali, cara pandemik COVID-19 merebak dengan cepat ialah berinteraksi secara bersemuka dengan jarak yang terlalu dekat. Hal ini kerana individu tersebut berkomunikasi dengan jarak yang dekat akan menyebabkan air liur individu positif tersebut akan tersembuh dan mengenakan anggota badan individu yang negatif COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azwani binti Ibrahim, nombor matrik 284711 akan menyambungkan pembentangan iaitu langkah untuk menghalang pandemik COVID-19 dari merebak. Saya akan menerangkan langkah masyarakat bagi menghalang pandemik COVID-19. Terdapat 3 langkah yang perlu masyarakat laksanakan iaitu mematuhi penjagaan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Masyarakat perlu memakai pelitup muka yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya dapat mengurangkan risiko penularan. Masyarakat juga perlu mengekalkan penjarakan sosial sejauh 1 meter agar mampu memberikan pengudaraan dan mengelakkan jangkitan. Di samping itu, masyarakat perlulah mengamalkan tata cara membasuh tangan dan sanitasi tangan kerana COVID-19 dapat menular melalui sentuhan. Langkah masyarakat yang kedua ialah mengelakkan 3S iaitu sesak, sempit dan sosial. Mengelakkan kesesakan semasa berada di kawasan awam seperti pusat membeli belah. Kesempitan juga perlu dielakkan kerana kawasan sempit cenderung untuk berlakunya sentuhan dan mampu menularkan jangkitan. Selain itu, bersosial juga perlulah dielakkan di kawasan awam seperti tempat rekreasi. Lebih digalakkan untuk bersosial di rumah bersama keluarga. Hal ini bagi mengurangkan jangkitan COVID-19 pada merebak. Yang ketiga ialah mengikuti garis panduan penjagaan kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Hal ini untuk memudahkan pihak kerajaan melaksanakan tugas mereka dengan kerjasama daripada masyarakat dan dapat mengelakkan penularan berlaku dengan pantas dengan kerjasama yang telah berhasil dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak berkuasa. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafirul Ashraf bin Azman, pemegang nombor matrik 285057. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tindakan kerajaan untuk menghalang pandemik COVID-19 dari merebak. Pandemik COVID-19 ialah wabak penyakit coronavirus 2019 yang telah melanda di seluruh dunia. Wabak ini berpunca daripada sistem pernafasan akut teruk iaitu SARS-CoV-2 yang boleh membawa kepada kemudaratan manusia serta boleh menyebabkan kematian. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai tindakan yang dibuat oleh kerajaan untuk menghalang pandemik ini terus merebak. Antara tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang pertama adalah kerajaan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ini telah bermula sejak 18 Mac lalu sehingga 31 Mac 2020 yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin di seluruh negara Malaysia. Selepas itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 kerana terdapat bilangan kes harian yang tertinggi sebanyak 23,564,000 orang pada 20 Ogos 2021 yang lalu.
Dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, kerajaan telah melarang masyarakat untuk membuat pergerakan ke daerah lain atau negeri lain serta mengadakan perhimpunan rasmi di seluruh negara, termasuklah mengadakan aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Tambahan lagi, terdapat SOP AMN yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk dipatuhi oleh rakyat dalam mengurangkan penularan wabak COVID-19 ini. Oleh itu, kerajaan akan mengambil tindakan kepada sesiapa sahaja yang melanggar SOP ini. Seterusnya, tindakan yang kedua adalah kerajaan menyediakan bekalan vaksin untuk masyarakat. Program vaksinasi ini telah bermula sejak Jun 2021 di mana kerajaan telah membuka banyak pemberian pusat vaksin di setiap negeri. Apabila setiap rakyat sudah diberi vaksin, risiko penularan COVID-19 semakin kurang dijangkiti oleh seseorang. Tambahan lagi, kerajaan Malaysia telah membeli 400 juta dos suntikan daripada luar negara untuk diberikan kepada masyarakat kita. Malaysia mempunyai setiap jenis vaksin yang dibeli dari luar negara, seperti Pfizer, Sinovac, AstraZeneca dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kadar vaksinasi di Malaysia semakin hari semakin baik, yang mana golongan dewasa telah mencapai kekebalan kelompok, iaitu herd immunity, melebihi 90%. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan setiap rakyat di Malaysia akan menerima suntikan dos vaksin agar tidak menjadi korban dalam pandemik COVID-19 ini. Tindakan seterusnya adalah kerajaan menyarankan amalan 3W dan 3C. 3W merangkumi kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash, memakai pelitup muka di tempat awam, wear, dan amaran dari Kementerian Kesihatan Malaysia yang lebih kepada peringatan WOM. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan ini amat penting bagi semua masyarakat untuk mengurangkan jumlah kes harian baharu wabak COVID ini. Selain itu, masyarakat juga perlu mengamalkan konsep 3C iaitu jauhi tempat yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Kerajaan mengesakan rakyat mematuhi 3C dan 3W ini kerana masyarakat perlu sentiasa berhati-hati ketika di kawasan yang tumpuan ramai orang. Oleh itu, masyarakat mestilah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya dapat mengurangkan risiko penularan COVID-19 ini. Kesimpulannya, virus COVID-19 ini mampu merenggut nyawa sama ada tua ataupun muda. Wabak ini merebak dengan begitu cepat dan pelbagai langkah kerajaan dan rakyat untuk menyekap wabak ini, seperti rakyat perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 2 dos vaksin dan pihak kerajaan pula telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk menghadkan pergerakan rakyat bagi mengelakkan komunikasi secara bersemuka. Terima kasih kerana mendengar dan memberi perhatian pada pembentangan.